pesan Saidina Ali karramallahu wajhah. Dia kata orang yang bijak itu bukan sekadar dapat membezakan di antara yang baik dengan yang buruk, tetapi orang yang bijak itu sesungguhnya mampu mengeluarkan kebaikan di antara dua keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Abi nama diberi Amirul Hakimi Hussein, lebih dikenali sebagai Abi Mirul. Soalan pertama, apakah definisi pemimpin pada pendapat Abi? Definisi pemimpin itu agak luas, kita boleh sentuh pelbagai aspek, tetapi secara ringkasnya Abi ceritakan pemimpin ini senang saja. Pemimpin ini adalah orang yang lead sesuatu tim ataupun organisasi itu untuk mencapai apa matlamat yang ditetapkan bersama-sama dalam tim tersebut ataupun organisasi tersebut. Jadi pemimpin itu kena lead lah, lead by example, menjadi role model kepada organisasi ataupun tim mereka supaya matlamat yang diletakkan tu dapat dicapai secara bersama dan semua orang gembira dan puas hati dengan matlamat yang telah berjaya dicapai sama-sama tadi. Bukannya lead tu jadi orang yang single person ataupun single person achievement. Dia achievement secara bersama, tetapi lead secara role model, bukan paksaan, bukan pressure team member yang lain, tapi kita bersama-sama mengorak langkah ke arah matlamat yang sama. Wallah. Apakah kriteria yang perlu ada dalam diri seseorang pemimpinnya? Okey, sebagai pemimpin perlu ada beberapa ciri-ciri dan kriteria-kriteria yang penting. Banyak sebenarnya kalau kita nak listkan, tetapi untuk pagi ini kita ringkaskan dua perkara kriteria ni. Kalau ada pada pemimpin ni, insya-Allah akan dapat menerajui organisasi itu dengan baik. Yang pertama, apa dia? Yang pertama adalah sifat qawiyun. Qawiyun tu apa, Haziq? Qawiyun tu adalah kekuatan. So kena ada kekuatan, kena kuat. Sebagai pemimpin kita kena kuat. So kekuatan macam mana yang kita perlu ada? Kekuatan yang perlu ada pada diri pemimpin itu adalah kekuatan luaran. So badan kena sihat, kena ada kekuatan untuk berkomunikasi, kekuatan untuk lead, kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk memimpin. Kemudian kekuatan dalaman juga perlu ada. Macam mana kekuatan dalaman tu? Kekuatan rohani, kekuatan spiritual, kekuatan mental juga kena ada. So kena ada sifat qawi. Sifat qawi. Apabila ada sifat qawi, insya-Allah seorang pemimpin itu dapat lead dengan baik. Untuk mendapat kekuatan ini tidaklah boleh diletakkan atas kekuatan kerana membuat sesuatu itu kerana seseorang ataupun membuat sesuatu itu kerana inginkan sesuatu. So kalau kita buat sesuatu itu atas sebab seseorang ataupun atas sebab sesuatu, maka kekuatan yang lahir dalam diri seorang pemimpin itu tidak akan ke mana. So macam mana nak dapat kekuatan yang kuat itu? Kekuatan yang kuat itu mestilah disandarkan kepada kekuatan akidah dan kekuatan rohani. Apabila kita kuat akidah, kuat rohani, maka kita akan jelas matlamat dia dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So itu yang pertama. Sifat yang kedua yang penting yang kita perlu ada pada ciri pemimpin ini adalah sifat amin. So sifat pertama tadi qawiyun, sifat yang kedua adalah amin. Amin ni apa? Amin ni seorang pemimpin itu kena jujur, kena amanah, kena bertanggungjawab. Kerana apa? Kerana pemimpin ini diletakkan atas bahunya adalah tanggungjawab bukan untuk dia seorang menguruskan, tetapi tanggungjawab untuk bawa semua organisasi dia bagi mencapai matlamat yang telah disasarkan atau telah ditetapkan tadi. Jadi kalau tidak ada amanah, tidak ada kejujuran, tidak ada sifat tanggungjawab, maka seseorang pemimpin itu dia boleh lepaskan macam tu sahaja tanggungjawab yang diberikan kepada dia. Kalau dia sekadar buat ikut apa kudrat yang dia ada, tidak cukup. Tetapi dia kena buat apa, selesaikan amanah yang diberikan kepada dia secara bertanggungjawab dan penuh berdedikasi. So kalau ada dua ciri-ciri ataupun aspek yang penting ini pada diri seorang pemimpin, insya-Allah dia boleh menerajui organisasinya dengan baik. Wallahu a'lam. Seterusnya, apakah akibat pemimpin yang tidak memahami visi dan misi yang jelas? Sebagai pemimpin, pertama sekali juga dia mesti kena ada misi, vision, matlamat yang jelas lah, kan? Baru dia boleh bawa
organisasi dia ataupun tim dia ke tempat yang nak dituju. Kalau tempat yang dituju pun tak tahu nak ke mana, macam mana nak bawa kan? Macam Waze lah, Waze. Telefon sekarang ni kita pakai kan, ramai orang pakai Waze nak pergi ke mana. So Waze tu nak pergi ke mana-mana, kita boleh sesuatu tempat tadi, pakai Waze tu boleh sampai tempat itu dengan tepat sekali kan. Macam Haziq nak datang sini tadi pun, tekan Waze, terus datang sampai ke tempat dia. Tapi kalau kita masuk dalam kereta, tanya Waze ke, boleh bawa aku ke mana-mana bawa kan. So tak boleh Waze nak bawa kan. Waze akan tanya, tolong masukkan ke mana nak pergi kan. So kita kena ada matlamat jelas, letak dalam Waze boleh bawa kita. Begitu juga dalam organisasi, kita kena ada matlamat ke mana kita nak tuju ni. So matlamat itulah yang menyebabkan suatu organisasi itu ditubuhkan. Bukan kita tubuhkan organisasi saja-saja kan. Kalau tidak, kita akan membazirkan masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. So apabila ada biasanya sesuatu organisasi atau teamwork itu ditubuhkan adalah untuk mencapai matlamat yang bersama-sama tadi kan. So orang-orang yang di sekeliling dalam organisasi tersebut mempunyai matlamat yang sama. So pemimpin itu harus jelas apakah matlamat bersama tersebut. Selagi boleh kaitkan dengan setiap orang dalam organisasi itu dengan matlamat yang sama itu dan jelas dari segi apa yang nak tuju, maka insya-Allah organisasi itu akan dapat capai matlamat tersebut dengan cepat dan tepat, secara bersama. Wallahualam. Pada pendapat Abi, antara pemimpin Islam yang zalim dan pemimpin non-Muslim yang baik, yang manakah lebih baik? So dalam konteks kita sebagai kepimpinan Islam ini, cuba kita tanya diri kita. Ini sebab kita tanya soalan tu sedap lah, sebab kita tanya antara orang lain dengan orang lain kan. Kita tak rasa diri kita kan. So Haziq pemimpin Muslim kan. Antara Haziq dengan pemimpin non-Muslim yang baik, mana lebih baik Haziq? So kita tanya diri kita kan, adakah kita nak pilih Haziq ataupun nak pilih pemimpin bukan Islam yang baik kan? Kalau kita pilih pemimpin bukan Islam yang baik, kenapa kita tidak pilih Haziq kan? Adakah Haziq tidak baik kan? Adakah Haziq tidak boleh baik kan? So kita tengok balik apakah objektif let's say okay, since kepimpinan pelajar sekolah Al-Amin Bangi kan. So kita kena jelas apakah matlamat Al-Amin Bangi, sistem Al-Amin itu sendiri untuk melahirkan pelajar-pelajar yang soleh wal muslih, betul-betul kan, soleh wal muslih. So kepimpinan yang kita nak dilahirkan berdasarkan silibus muslih ini kan, seboleh-bolehnya kita lahirkan kepimpinan yang soleh kan. Lebih soleh lah. Kalau pelajar pun soleh wal muslih, kepimpinan dia mesti lebih soleh dan lebih muslih. So kalau kita tengok dua faktor ini, so bermaksud kepimpinan dia kena memenuhi ciri-ciri, dua-dua ciri-ciri ini. Ciri-ciri yang pertama adalah ciri-ciri yang soleh. Pemimpin, kita nak pilih pemimpin, kena cari pemimpin yang soleh. So kalau non-Muslim rasa soleh ke soleh? Yang non-Muslim kan. So ciri yang pertama dah tak boleh lah. Kalau tak soleh, macam mana nak muslih kan? Muslih ni menjadikan orang-orang yang berada di sekeliling dia juga soleh kan, bahagia, aman, sejahtera, damai dan sebagainya kan. So ciri yang kedua kena muslih. So pemimpin Muslim yang baik, yang zalim tidak pula muslih kan. So tidak mencapai juga. So ambil itu sebagai cabaran. So dua-dua tersebut dua-dua pun tidak cukup baik. So kita nak cari pemimpin, kita kena cari yang baik kan. So kalau selagi belum cukup baik, belum boleh diangkat sebagai pemimpin. Kalau tidak ada di sekeliling kita, kalau semuanya di sekeliling kita adalah Muslim yang zalim, maka wajib atas anda semualah jadi Muslim yang baik. Ambil itu sebagai cabaran kan. Kita jangan terus apabila terima soalan macam tu kita terus pilih pemimpin non-Muslim lah, sebab dia baik kan. Tidak semestinya kan. Sebab sifat kategori yang pertama yang soleh itu tidak ada di situ kan. Kemudian pemimpin Muslim yang tidak baik pun tidak boleh juga, sebab dia tak ada ciri yang kedua, ciri muslih. So itu kita kena letak soalan itu pada diri kita, and then kita akan rasa. Contohnya kalau macam Abi nak cari calon menantu kan, Abi ada satu kenalan non-Muslim yang sangat baik kan, perfect belajarnya, rajin,
pandai cari duit, berniaga pun pandai, belajar pun pandai, kerja pun stable, tetapi non Muslim. Antara dia dengan yang Muslim, Haziq, yang contohnya Haziq. Nak pilih siapa sebagai calon menantu Abi kan? Mesti benda itu menjadi persoalan. So kalau benda itu tidak mencapai apa yang kita nak cari, letakkan cabaran itu kepada diri kita sendiri, diri anda semua. Ambil itu sebagai semangat. Jangan kita buat pilih secara satu lapis saja. Kerana pesan Saidina Ali karramallahu wajhah, dia kata orang yang bijak itu bukan sekadar dapat membezakan di antara yang baik dengan yang buruk, tetapi orang yang bijak itu sesungguhnya mampu mengeluarkan kebaikan di antara dua keburukan. Wallahu alam.